السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada pagi yang mulia ni. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini, insya-Allah. InsyaAllah kuliah subuh kita pada pagi ini ialah perbahasan daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Dan sebelum ni saya kuliah juga di masjid ni. Tapi selepas daripada PKP 3 bulan tu, sebelum tu saya kuliah lah sini tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat di masjid ni, membacakan kitab Al-Adabul Mufrad. Tapi lepas pada tu saya bertugas jadi imam. Jadi ada sedikit perubahan jadual, banyak kena bagi fokus pada masjid. Sehinggalah takdirnya dapat sekali lagi kita bersama pada hari ini di masjid ni. Dan insya-Allah kuliah saya di Masjid Al-Barakah Jelempuk ni ialah kuliah subuh minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Hari Sabtu macam ni lah. Dan kita akan masih lagi membaca Al-Adabul Mufrad yang sebelum ni kita bahas pada bab yang awal-awal, iaitu bab berkaitan hadis-hadis berkaitan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa ataupun birrul walidain. Jadi insya-Allah pagi ni kita akan bahas satu bab daripada berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan kita tengok hari ni tajuknya ialah bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Macam mana nak berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapa kita, dalam keadaan salah seorang di antaranya meninggal dunia ataupun kedua-duanya meninggal dunia. Kita tengok hadis yang diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang yang dirahmati Allah, Abu Nu'aim mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghasil mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarana Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Usaidin yuhaddithul qawma qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima aburruhuma? Qala na'am, khisalun arba', du'a'un lahuma, wal istighfaru lahuma, wa infadhu ahdihima, wa ikramu sadiqihima, wa silatur rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima. Maksud hadis ni daripada Usaid bin Ali bin Ubaid, telah mengkhabarkan kepadaku daripada ayahnya
bahawa aku mendengar Abu Usaid berkata kepada orang-orang, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ni daripada kalangan sahabat yang bernama Abu Usaid. Usaid ni daripada kalangan tabi'in. Dia kata ayahnya pernah mendengar daripada Nabi bersama dengan Nabi, iaitu satu hari ada satu orang lelaki datang jumpa Nabi. Faqala rajulun, tak disebutlah nama lelaki ni siapa, tapi kita tahulah lelaki ni sahabat Nabi sebab dia dah jumpa Nabi. Dia mari jumpa Nabi, dia buat apa? Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya minal birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma. Dia tanya pada Nabi, dia kata, adakah aku ni masih lagi dapat berbakti kepada kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia? Soalan mai tanya Nabi, boleh tak nak berbakti kepada mak dan ayah yang sudah meninggal dunia? Apa jawab Nabi? Nabi kata, na'am, boleh. Khisalun arba', iaitu dengan 4 cara. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u lahuma, kamu berdoa untuk keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, kamu memohon ampun untuk keduanya. Wa infazu ahdihima, yang ketiga, kamu penuhi janji yang pernah disebut oleh kedua ibu bapa kamu. Wa ikramu sadiqihima, dan kamu menghormati kawan-kawan teman kedua ibu bapa kamu. Wasilatur rahimil ladzi la rahima laka illa min qibalihima, serta menyambung silaturrahim yang tidak kalian dapatkan kecuali daripada keduanya. Hadis ni walaupun dia diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis ni termasuk dalam hadis yang dhaif. Dan memang kita dah sebut sebelum ni, kitab Adabul Mufrad ni walaupun yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, metod ataupun cara penulisan dia tak sama dengan sahih kitab Sahih Bukhari yang dia tulis. Kitab Sahih Bukhari itu memang hadis dia sahih lah. Kitab Al-Adabul Mufrad ni bergantung. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, tapi taklah sampai kepada terlalu dhaif ataupun mungkar, bahkan palsu. Maknanya paling-paling kurang pun dhaif. Yang mana hadis yang sama juga yang kita baca, yang kita dengar ni juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab dia Sunan Ibnu Majah. Hadis ni cerita pada kita tentang cara buat bakti ataupun buat baik kepada mak dan ayah yang sudah meninggal dunia. Bila mana datang seorang lelaki tanya Nabi soalan yang begitu bermanfaat ni, maka Nabi pun jawab. Nabi kata, na'am, masih lagi boleh buat baik. Berbakti ataupun birrul walidain kepada mak dan ayah kita ni, dia tidak hanya terbatas waktu hayatnya sahaja. Maknanya waktu dia hidup, waktu itulah kita boleh buat baik. Tapi buat baik kepadanya masih lagi berterusan walaupun dia telah meninggal dunia, tapi dengan cara yang disebutkan dalam hadis ni. Nabi kata khisalun arba', ada 4 cara, 4 kaedah. Yang pertama, ad-du'a'u lahuma, mendoakan kedua ibu bapa kamu. Apakah doa yang terbaik? Doa yang terbaik Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dengan sebab doa tu telah dijadikan sebagai ayat Quran, lalu para ulama sebut doa itulah yang paling terbaik untuk kita doakan kepada kedua ibu bapa, hayyan au maita, sama ada dia masih hidup ataupun dia dah mati. Maknanya doa tu, wa qur rabbirhamhuma, kita baca rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Tuhan rahmatilah kedua ibu bapa, kedua ibu bapaku seperti mana dia pernah merahmatiku ketika mana aku kecil. Jadi itu doa yang terbaik. Kemudian kata Nabi, wal istighfaru lahuma, dan mohonlah ampun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedua ibu bapa kamu. Yang kedua, minta ampun. Macam mana minta ampun?
Sama juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Tapi ada sebahagian para ulama sebut al-istighfaru lahuma ni, minta ampun kepada kedua ibu bapa ni ialah dengan al-istighfaru li nafsihi. Kita sendiri istighfar tu, kita ni istighfar untuk kita. Macam kita bawa lepas salat ni, kita istighfar. Istighfar tu hakikatnya untuk kita. Tapi dengan sebab dia ada hubung kait, kita ni keluar daripada mak dan ayah kita, istighfar kita tu automatik dia akan pergi kepada istighfar kepada mak dan ayah sekaligus. Walaupun kita tak sebut aku istighfar ni untuk mak dan ayah, benda tu dah ada hubung kait dia. Macam kita duk buat ibadah ni, semua amal ibadat yang kita buat ni hubung kait pahalanya akan balik pada Nabi. Sebab tu Al-Imam Al-Izz Abdul Salam As-Sulami, seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i dan terkenal dalam ilmu maqasid, dia ada tulis satu kitab kecil, nama dia Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul. Kitab yang menghimpunkan 41 kelebihan Nabi Muhammad berbanding nabi-nabi yang lain. Antara kelebihan yang disebut dalam tu ialah Nabi ini menyerap semua pahala yang dilakukan oleh umatnya. Kita ni duk kenal, duk semayang apa semua ni, pahala tu direct balik ke Nabi. Maknanya pahala Nabi ni sentiasa masuk pada dia. Pahala kita ni, pahala yang Nabi kenalkan Islam ni, walaupun kita tak niatkan, kita tak kata wah aku salat subuh ni kerana Nabi lah aku pandai salat subuh, tak sebut lagu tu pun benda tu dah automatik pergi. Sama juga dengan istighfar. Istighfar kita pada diri kita, istighfarlah juga kita untuk mak dan ayah kita. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, infadhu ahdihima. Infadh maksudnya kita tunaikan janji-janji dia yang pernah dia sebut zaman dia hidup dulu. Sama ada daripada benda harta yang dia telah niatkan untuk dia buat kebaikan. Contoh dia sebut ada tanah ni nak buat sekian-sekian, ataupun nak dirikan sekian-sekian. Okay. Jadi kita sempurnakan, realisasikan apa yang dia nak. Itu bahagian daripada buat baik kepada kedua ibu bapa. Ikram, yang ketiga ikram sadiqihima. Kita muliakan kawan-kawan dia, kawan-kawan mak dan ayah kita yang sama umur yang masih hidup. Kita bertegur sapa dengan dia. Kita sebagai anak ni, kita bertegur sapa dengan kawan-kawan. Mak kita berkawan dengan siapa, ayah kita berkawan dengan siapa dulu, kita ziarah kawan-kawan dia. Itu pun termasuk daripada buat baik kepada kedua ibu bapa. Dan yang keempat kata Nabi SAW, silaturrahim, sambung tali ar-rahim. Sambung tali silaturrahim ni maksud dia apa? Maksud dia kita berbuat baik kepada adik-beradik mak dan ayah kita. Dalam kata lainnya, pak menakan, mak menakan kita lah, belah mak ke, belah ayah ke, itu termasuk daripada silaturrahim. Cuma orang kita ni dia faham silaturrahim ni semua orang. Perkataan silaturrahim maksudnya orang yang ada hubungan rahim dengan kita, iaitu adik-beradik. Adik-beradik lah yang disebut sebagai ada hubungan rahim, sebab kita dan dia lahir daripada rahim yang sama. Okay. Tapi kalau buat baik pada semua orang, itu dia panggil ukhuwah. Dalam hadis bila mana sebut buat baik kepada zawil arham, orang yang ada hubungan rahim dengan kita, ia bermaksud adik-beradik. Maknanya nak sebut pada kita, buatlah baik kepada pak saudara, mak saudara kita. Dan selain pada tu, Nabi kata allati la rahima laka illa min qibalihima, yang mana kalau tidak kerana kedua ibu bapa kamu ni, maka kamu pun tidak ada hubungan dengan orang tu. Maknanya pak saudara kita, mak saudara kita, ataupun tok nenek kita yang masih duk ada lagi. Sebab ada sebahagian orang mak dan ayah dia meninggal tapi tok nenek duk ada lagi. Okay. Itu pun antara tempat-tempat yang kita boleh berbakti. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama bila mana dia syarahkan hadis ni. Dia kata perintah berdoa agar orang tua memperolehi keampunan dan rahmat. Sebab apa boleh Nabi suruh doa tu? Sebab doa itu memberi keampunan dan rahmat kepada kedua ibu bapa.
Yang kedua, anjuran agar menunaikan perjanjian yang dibuat oleh orang tua dengan pihak lain, dan keduanya wafat sebelum menunaikannya. Janji-janji dia yang dia pernah sebutkan sebelum ni, ataupun apa-apa saja hutang ke apa semua, kita tunaikan. Salah satu kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kekerabatan adalah dengan memuliakan dan berinfak kepada para sahabatnya. Ini dia sebut sini, muliakan para sahabat dan infak, maknanya sedekah. Infak situ perkataan yang luas, sama ada sedekah berbentuk sedekah harta ataupun luangkan waktu dengan adik-beradik. Sebab ada sebahagian orang bila mana mak dan ayah dia meninggal, dia pun tak duduk di kampung tu, di rumah mak dan ayah dia. Jiran-jiran yang mak dan ayah dia pernah baik dulu, dia tak berapa nak ziarah sangat. Selain pada kita ni duk baca Quran dan kita niat supaya bacaan Quran tu sampailah kepada mak dan ayah kita, ni pun antara bab yang kita kena buat. Sebab ada orang bila mana mati mak dan ayah dia, dia putus hubungan dengan kawan-kawan mak dan ayah dia. Tapi kalau dia tu seorang yang menyambung ataupun selalu bermesra dengan kawan-kawan mak dan ayah, itu bahagian daripada bab yang menjemput doa orang. Sebab tu kalau tengok satu orang yang dia boleh baik dengan kawan ayah dia, kawan mak dia, kawan ayah dia dan kawan mak dia tu akan sebut, oh, anak kawan aku dulu ni, dia ada anak yang baik. Doa tu pun dia datang pada kita, menjemput doa tu. Lepas pada dia mati, anak-anak dia ni pun masih lagi duk baiklah dengan aku. Zaman dia hidup dulu pun ayah dia ni baik dengan aku. Lepas pada ayah dia meninggal, anak dia pun okey, elok dengan aku. Itu doa, doa-doa kebaikan. Okay. Hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung tali kekerabatan, dan seseorang tidak akan dapat memperoleh keutamaan tersebut melainkan dengan perantaraan orang tua. Maknanya nak beritahu pada kita, antara agama yang mengajar kepada kita cara nak suruh kita sentiasa ada hubungan dengan mak dan ayah kita, ialah agama Islam. Dia ajar. Agama lain dia tak cerita sangat bab ni. Mungkin ada agama yang cerita tapi dia tidak sedetail agama Islam. Dia bagi kepada kita cara-cara nak buat baik. Dan dia beri kepada kita cara buat baik yang betul, bukan cara buat baik yang salah. Sebab di sana ada orang dia nak buat baik pada mak dan ayah dia selepas pada mati dengan cara yang salah, yang syariat tak suruh pun. Ni Nabi suruh kita buat dengan cara ni. Kalau kita tengok daripada hadis dan benda-benda yang Nabi sebut ni, Nabi tidak letakkan upacara, tata cara, melainkan Nabi sebut secara umum. Nabi kata nak doa, buat doa kamu seorang pun okey. Kita seorang. Kalau kita nak jemput orang doa untuk mak dan ayah kita pun boleh. Cuma nak beritahu dia punya perasaan tu tak sama berbanding anak tu sendiri. Jadi berdoalah kita kepada mak dan ayah kita. Kitalah yang tahu macam mana mak dan ayah kita ni baik dengan kita. Jadi orang yang pernah dapat kasih sayang mak dan ayah ni, saat dia berdoa tu dia lebih touch ataupun perasaan dia tu lebih tersentuh. Minta ampun kita pada mak dan ayah kita pun lebih lagi dengan sebab kita ada hubungan dan kita tengok kebaikan. Kalau kita suruh orang ni dia tak berapa, mungkinlah boleh. Benda tu dibolehkan, cuma perasaan tak sama. Hatta kalau kita tengok bukan setakat doa saja, pengurusan jenazah pun tak sama kalau yang menguruskan tu anaknya. Cara dia uruskan, cara dia persiapkan jenazah mak dan ayah dia untuk ditanam tu tak sama. Jangan kita suruh orang. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Sebab tu kalau kita tengok ini bab-bab cara agama kita aja. Sebab di sana ada benda-benda yang kita tengok ataupun ada budaya setengah masyarakat, dia nak buat baik pada mak dan ayah, tapi cara dia buat baik tu tak kena. Saya masa belajar di Jordan dulu ada kawan-kawan yang convert, kawan-kawan yang bukan Muslim, dia convert kepada Islam. Khususnya daripada China, daripada Jepun, dan ada bahagian Mongol, kawasan-kawasan ni lah, yang duduk di pergunungan Tibet apa semua ni, dia orang masuk Islam. Dia orang dapat beasiswa mana, dia orang mari ke Jordan, dia orang belajar. Dia ada satu orang, dia ni duduk kawasan pegunungan. Dia tidak Cina juga, dia sempadan Cina dan Pakistan, kawasan tu, kawasan pegunungan. Kawasan sejuk lah, Tibet, kawasan-kawasan tu lah. Dia cerita bila mana
kita duduk dalam kelas ni, pensyarah minta cerita macam mana cara buat baik kepada ibu bapa bagi setengah-setengah masyarakat. Dia cerita kampung dia, cara buat baik pada mak ayah dia ni pelik sikit. Macam kita buat baik pada mak ayah kita dah tua, kita kalau dia sakit kita ubatkan dia, kita hantar dia klinik apa semua, kita nak tengok dia sihat. Tapi kampung dia pelik. Bila mana ada mak dan ayah yang sudah tua dan tua tu sakit, antara bentuk buat baik yang masyarakat dia kata baik, mempercepatkan kematian mak dan ayah dia. Contoh mak dia kencing manis. Kencing manis tu berat lah. Stage berapa tak tahulah. Okay. Cuma kalau dah disahkan dia kencing manis, anak dia tu dia akan percepatkan kematian ayah dia. Okay. Dan benda tu tak pelik bagi masyarakat tu. Contoh, kalau doktor kata tak boleh minum manis banyak ni nanti cepat mati. Dia akan sediakan air lagi manis berbanding sebelum tu. Dia pun kata minum ayah cepat sikit mati, ayah dia pun okey, bagus. Dia ada masyarakat dia lagu tu cara dia buat baik. Okay. Ataupun yang orang kata apa, bahkan lebih dahsyat sebelum zaman ni moden. Dia kata zaman-zaman dulu, zaman-zaman belum ada pembahagian negara, kaum dia ni bila mana tengok mak dan ayah dia dah tenat, dia dah kambuh awal-awal dah, tak mati, kambuh separuh. Bagi kawan tu cepat sikit mati. Dan semua masyarakat tidak melihat itu benda jahat, bahkan masyarakat melihat bagus anak tu soleh. Islam alhamdulillah dia tak ajar kita buat lagu tu. Dia tak ajar. Dia ajar kita berbakti. Makin tua, makin lama dengan kita, makin banyak kita dapat bahagian daripada kebaikan. Makin kita beri khidmat pada dia. Bukan diajar pada kita untuk kita lepaskan dia, cepatkan dia, bukan. Dan andai kata dia mati, maka Allah Ta'ala dan Nabi ni ajar lagi, banyak lagi benda yang kita boleh buat kepada mak dan ayah kita. Hadis terusnya yang duduk dalam bab ni, an Abi Hurairah qala tarfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatahu fayaqulu ay rabb ayu shay'in hadhihi fayuqalu waladuka istaghfara laka. Daripada Abu Hurairah kata Nabi pernah sebut orang yang sudah meninggal itu diangkat darjatnya. Nabi kata turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatahu, diangkat darjat bagi orang yang dah mati tu. Fayaqulu ay rabb, lalu orang yang dah mati tu dia pun kata wahai Tuhanku, ayyu syai'in hadhihi, kenapa darjat aku ni terangkat? Maka jawab Allah Ta'ala waladuka istaghfara laka, kamu naik darjat dalam kubur alam barzah ni sebab apa? Sebab anakmu yang telah memohonkan ampun di dunia sekarang ni. Ini hadis yang mauquf yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab dia Hilyatul Awliya dan juga Ibnu Majah. Jadi hadis ni cerita kepada kita keutamaan istighfar seorang anak kepada orang tua dia. Nabi ni diajar pada kita anak kena buat benda tu. Kena istighfar pada kedua ibu bapa dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada riwayat sebut Nabi ni dia pernah bila mana dia pergi ke Abwa. Abwa ni tempat antara Mekah dan Madinah. Situ dikebumikan mak Nabi. Bila mana sampai di Abwa ni, Nabi ziarah kubur mak dia dan Nabi cuba untuk beristighfar untuk mak dia. Nabi nak minta ampun untuk mak dia. Lalu turun Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi sallam, ya Muhammad, jangan minta istighfar sebab mak kamu ni tak termasuk dalam kalangan muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Dia ada pertikaian lah. Ada sebahagian ulama dia baca je hadis ni, dia tak urai panjang. Sebab hadis tu memang hadis, tak dapat dinafikan. Tak boleh kata Imam Muslim ni dia palsukan hadis ni saja letaklah kitab dia, tak. Sebab memang status Islam dan tak Islamnya mak dan ayah Nabi ni menjadi perselisihan yang besar di kalangan para ulama. Dia jadi polemik. Dia tak boleh kita berkerah nak pegang satu je, tak boleh. Kita kena tahu benda tu dah 2 dan 3 pendapat. Sama ada orang nak setuju, kita nak pegang mana tu persoalan dia. Memang dalam bab tu ada 3 pendapat. Pendapat pertama kata jelas mak dan ayah Nabi ni tidak Islam.
Berdasarkan banyak hadis lah. Semua hadis-hadis yang datang pada Bukhari dan Muslim. Tak dapat kita nafikan benda tu. Golongan kedua kata mak dan ayah Nabi ni ahlu fatrah. Sebab tak sempat kena dakwah Nabi. Golongan yang ketiga tak nak bercakap. Tawakuf, tak nak bercakap. Nak kata Muslim pun ada hadis kata tak Muslim. Nak kata tak Muslim pun tak gamak sebab bendanya jadi isu besar. Jadi tawakuf. Cuma hadis dalam Sahih Muslim tu cerita Nabi nak pergi, Nabi nak minta ampun. Kata para ulama, tujuan Nabi buat lagu tu ialah untuk tunjukkan bolehnya kita minta ampun kepada orang yang dah mati. Cuma tak boleh minta ampun bagi yang bukan Muslim. Mana kita pergi kubur dan mak dan ayah kita ni, kita minta ampun pada dia. Itu yang sebaik-baik benda. Kita ziarah kubur mak dan ayah kita, kita minta ampun. Dan dia tidak ada upacara yang khusus lah. Maknanya kita pergi, kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mak dan ayah kita. Istighfar merupakan salah satu sebab darjat seseorang itu terangkat di sisi Allah. Dengan istighfar Allah Ta'ala akan angkat darjat. Bukan kepada mak dan ayah ataupun untuk orang mati. Hatta kita yang hidup ni pun istighfar. Kita beristighfar. Untuk diri kita ni dia akan angkat darjat kita. Doa anak yang saleh untuk orangnya merupakan doa yang mustajab. Maknanya nak sebut pada kita sini, doa anak yang saleh, maknanya doa untuk mak dan ayah kita, dia termasuk daripada doa yang mustajab. Hadis yang seterusnya yang disebutkan sini. Qala Muhammad bin Sirin, berkata Muhammad bin Sirin seorang tabi'in. Kunna inda Abi Hurairah, sesungguhnya kami dulu pernah bersama dengan Abu Hurairah pada satu malam. Faqala, lalu berkata Abu Hurairah, Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Qala li Muhammad, fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'watin Abi Hurairah. Kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni seorang tokoh yang hebat. Dia ni guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tabi'in yang hebat, berguru juga dengan Abu Hurairah, seorang sahabat yang hebat. Muhammad bin Sirin kata, satu malam kami bersama dengan Abu Hurairah dan kami dengar dia berdoa. Apa doa Abu Hurairah? Allahumma ghfir li Abi Hurairah. Ya Allah, engkau ampunlah Abu Hurairah, wali ummi, dan juga ibuku, wali man istaghfara lahuma, dan sesiapa yang memohon ampunan untuk keduanya. Tengok doa Abu Hurairah. Doa dia ringkas, tapi doa dia tu luas. Yang pertama dia kata Allahumma ghfir li Abi Hurairah. Ya Allah, engkau ampunlah aku, iaitu Abu Hurairah, wali ummi, dan juga ibuku, wali man istaghfara lahuma, dan siapa-siapa manusia yang mohon ampun untuk kedua ibu bapanya. Doa Abu Hurairah ni masuk sekali. Kita pun masuk dengan syarat kita ni orang yang selalu minta ampun untuk mak dan ayah kita. Sebab doa Abu Hurairah ni doa yang besar. Waliman istaghfara lahuma. Siapa-siapa yang minta ampun untuk kedua ibu bapa, wahai Tuhan, tolong ampunkan dia. Sahabat tolong doa. Faqala li Muhammad. Maka berkata kepada kami Muhammad ibn Sirin, fanahnu nastaghfir. Maka kami pun bila mana dengar Abu Hurairah ni duk doa pada kami lagu tu, ataupun duk doa lagu tu, maka kami pun memperbanyakkan doa kami, iaitu doa ampun kami kepada Abu Hurairah dan juga kepada ibu bapa kami. Dan ini antara bab ataupun sesuatu yang kita boleh tengok macam mana kesungguhan para ulama dan kehebatan mereka dulu. Mereka saling doa, mendoakan antara satu sama lain. Dan hari ini dunia orang Islam dia kekurangan dengan jiwa yang nak berdoa. Itu benda yang kita kena tahu. Hari ini dunia dipenuhi dengan, dunia orang Islam ni ramai dengan orang yang boleh bercakap. Dia cakap. Dia tak setuju, dia bercakap. Dia kritik, dia tulis di media sosial. Tapi kita kurang jiwa yang untuk doa ni kurang. Tak setuju dengan mana-mana orang, kita tak doa, kita tulislah tak setuju dia kat mana. Tapi nak angkat tangan berdoa ni payah. Bukan setakat nak berdoa untuk orang, dia nak berdoa untuk diri dia pun dia payah. Jadi hari ni kita memerlukan orang yang boleh berdoa untuk dia dan orang lain. Sebab tu Nabi ni dia encourage, dia buat saranan kepada kita tentang kelebihan ataupun fadilat orang yang berdoa untuk saudaranya. Da'watun, doa li akhihi, bila mana kita doa kepada saudara kita
dalam keadaan ghaib, maknanya dia tak tahu. Fawakkalallahu al-malaikah, Allah Ta'ala wakilkan seorang malaikat yang mendengar doa kita. Bila mana kita doa kebaikan, mungkin kita tak setuju dengan orang tu, dia buat perangai teruk apa semua, tapi kita kritiklah apa yang dia buat teruk tu. Okay. Cuma dalam kita kritik tu kita doa, kita sulami dia dengan doa. Maka Nabi kata Allah Ta'ala akan hantar malaikat. Malaikat tu akan doa, akan dengar doa dia, dan malaikat tu akan kata walaka misluhu walaka misluhu, kamu pun akan dapat macam mana yang kamu doa pada kawan tu. Kelebihan yang besar. Jadi nak sebut pada kita, jangan kedekut doa, sebab doa ni dia tak termasuk daripada benda yang kena bayar pun. Kita berdoa, kita ringankan mulut. Sebab tu kalau kita tengok masyarakat kita ni, orang Melayu ni dia tak terbiasa dengan kaedah berdoa ni. Sebab orang kita ni dia nampak berdoa ni dia kena proper, kena angkat tangan, kena duduk dalam keadaan bersuci pada hadas. Sedangkan doa dia tak perlu pada benda tu pun. Doa dia tak perlu pada benda tu. Bahkan kalau kita tengok antara syarat doa ni makbul, orang yang berdoa tu dalam keadaan tulis safar, duduk dalam keadaan musafir, asy'atha wa aghbar, dalam keadaan yang kusut masai. Kusut masai ni bukan sahaja buat kusut, bukan. Nak sebut dalam keadaan yang tak proper pun dia boleh berdoa. Sebab tu kau tengok waktu yang mustajab bila mana berdoa ni ialah ketika mana musim haji. Waktu mana? Waktu duduk di padang Arafah tu. Waktu orang semua bukan duduk dalam keadaan pakaian kemas apa semua. Sebab duduk dalam keadaan macam kita dalam masjid ni mudah nak berdoa, sebab kita dalam keadaan yang bersuci dah apa semua. Tapi kalau kita duduk tengah jalan, duduk dalam jam kereta apa semua, ini waktu-waktu yang juga waktu yang Allah Ta'ala nak suruh kita, kalau kita boleh berdoa, dia ada bahagian yang besar situ. Sebab tu cuma janganlah berdoa lah tandah pula. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya tempat-tempat yang betul tu, dia ada kawasan-kawasan. Tuhan ni dia suka tengok hamba dia keadaan tersepit itulah dia berdoa. Keadaan yang lemah itulah dia nak berdoa. Okey. Jadi dalam hadis ni dia cerita pada kita bahawasanya dengar doa, lalu dia pun berdoa. Masyarakat kita ni dia kurang bab ni. Tapi kalau masyarakat Arab ni dia mudah. Dia mudah. Orang Arab ni bila mana kita minta dia doakan kita, dia terus doa. Macam kita sebut pada kawan kita, doalah pada saya mudah urusan. Kita pun kata insya-Allah doa. Sebab apa? Orang yang jawab lagu ni sebab apa? Dia nampak nak doa untuk kawan dia ni, nanti masuk waktu salat ni kita doa. Dia macam nampak nak doa tu kena tunggu waktu, kena duduk atas sejadah dulu, kena clear elok baru boleh doa. Sedangkan bila mana dia sebut doakan untuk saya, automatik waktu tu kita boleh berdoa dah pun. Kita dah boleh doa dah waktu tu. Okay. Cuma ada orang dia nampak doa ni dia perlukan satu waktu khusus. Memang tak nafilah doa ni dia perlu dalam keadaan atau cara yang elok. Cuma nak bagi jiwa tu sentiasa berdoa. Okay. Sebab tu Nabi dia sebut pada kita, kalau orang mudahkan urusan kita sebut jazakallahu khairan. Itu bahagian pada doa. Dia tengok orang-orang Arab ni bila mana kita cakap dengan dia akan sebut barakallahu fikum. Ini antara bab doa. Hatta naik teksi, naik apa, turun, kita sebagai penumpang turun, kita doakan dia. Allah beri pada kamu afiat. Allah ya'tikumul afiyah. Ni antara doa-doa yang bagus. Sebab budaya masyarakat itu sudah biasa dengan berdoa. Hatta tanya soalan pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok syekh-syekh Arab yang mengajar, bila mana pembaca kertas, dia akan ada satu orang yang akan baca kertas soalan tu. Okay. Sebelum dia tanya soalan, apa dia akan sebut? Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Ta'ala memperbaikikan urusan kamu. Doa kepada tok guru yang nak jawab soalan tu. Okay. Macam kita, kalau kita bagi soalan, kita bagilah. Tak ada apa kita nak doa pun pada yang jawab soalan tu. Okay. Cuma sebab masyarakat tu terbiasa dengan cara tu. Okay. Bila mana mulut dah terbiasa, jadi dia mudah untuk mendoakan orang. Okay. Hadis yang seterusnya, dia ada dua lagi hadis dalam bab ni. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Hadis ni kita biasa dengar. Nabi kata bila mana mati satu orang anak Adam itu, maka terputus semua hubungan dia dengan dunia.
Ini benda kita kena tahu juga hadis ni. Biasa orang baca yang ujung, kita kena faham yang Nabi sebut yang awal ni pun. Terputus semua sekali urusan makhluk tu ataupun orang tu dengan dunia. Dia tidak ada apa-apa urusan lagi dengan dunia. Termasuklah perjalanan rohnya pun, dia tak akan balik lagi ke dunia. Tak akan balik. Kecuali roh-roh yang Allah Ta'ala rahmat. Kalau kita tengok, Nabi ni bila mana wafat saja, sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah dalam medan Uhud, dalam medan Mu'tah, perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, ni 3 orang yang terkorban dalam perang Mu'tah. Mu'tah di Jordan hari ini. Bila mana Nabi dapat tahu 3 orang ni dah wafat, dah meninggal, dah syahid, Nabi pergi ziarah keluarga dia yang ada di Madinah. Nabi pergi ziarah rumah Abdullah bin Rawahah. Nabi tengok anak-anak Abdullah bin Rawahah duduk dalam keadaan elok. Nabi pun tanya, apa yang kamu buat? Dia kata, kami sedang buat amal saleh sebab kami takut roh ayah kami ni boleh tengok. Okay. Hadis ni dia jadi perbincangan sikit. Bila mana anak dia kata, kami takut Abdullah bin Rawahah ni tengok kami buat perangai tak elok. Nabi tak kata, mengarut kamu ni, roh dia ayah kamu tak balik dah. Okay. Dia macam ni. Untuk kumpulan-kumpulan yang mati dalam keadaan yang special, macam sahabat ni, dia mati dalam keadaan syahid. Sebab ada hadis Nabi sebut, roh orang syahid ni dia ada hubungan yang agak luas sikit berbanding roh orang yang mati biasa. Dalam hadis Nabi kata, roh orang yang syahid ni Allah Ta'ala masukkan dia dalam kindil. Kindil ni satu tempat dalam syurga. Dia belum masuk syurga lagi, belum selesai lagi. Maknanya orang-orang yang mati syahid sekarang ni, Allah Ta'ala beri kepada dia kemuliaan, roh dia tu boleh akses dengan syurga dah. Okay. Apa yang roh tu akan buat? Roh tu akan berterbangan. Dan bila mana dia berterbangan tu, dia akan dibawa ke satu tempat. Okay. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, hadis ni menarik sebab hadis ni riwayat daripada Imam Malik. Imam Malik pun bagi hadis ni pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun bagi hadis ni pada Imam Ahmad. 3 orang tokoh. Okay. Imam Malik kata, Nabi sebut roh orang-orang yang mati syahid ni Allah Ta'ala akan tukarkan jadi burung yang berwarna hijau, akan berterbangan dalam syurga, mu'allaqun fi syajaril jannah. Dia akan bertenggek di pokok-pokok ataupun tumbuhan yang ada dalam syurga. Benda ni kita tak boleh nak fikir dengan logik akal lah. Kenapa Tuhan tukar jadi burung? Kalau tak tukar jadi apa-apa pun okey je pun. Okay. Yang tu kita tak boleh nak bahas sebab dia berkait dengan benda-benda gaib. Cuma Nabi sebut lagu tu, akses bahagian roh ni ada. Cuma umumnya kalau saja-saja roh tu nak berhubung dengan orang di dunia ni, dia tak ada pasal nak berhubung dengan orang di dunia. Jadi dalam hadis Nabi kata, inqata'a anhu amaluhu illa min salat. Terputus segala urusan dia kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah yang berjalan. Sedekah yang berjalan manfaat dia. Sebab perkataan jariyah tu maksudnya benda yang berjalan. Okay, maknanya orang nampak apa yang dia sedekah ataupun orang tahu. Okay. Benda ni orang selalu tanya saja. Okay. Dia ada setengah-setengah masjid yang renovate balik. Okay. Dulu masjid tu lagu lain. Masjid-masjid yang awal ni kebanyakannya orang-orang kampung yang awal-awal dia sedekah. Ni sedekah kayu, papan ni sikit. Okay. Jadi ada orang tanya, kami nak roboh masjid ni, nak buat masjid batu. Masjid cantik elok. Okay. Lepas tu adalah waris-waris ni kata, jangan roboh. Kalau nak buat, tambah je. Jangan roboh yang lama. Sebab yang lama ni duit sedekah orang dulu. Nanti roboh hilang lah. Tak dapat lah pahala pada kawan tu. Ni orang selalu tanya. Okay. Betul ke lagu tu? Okay. Dia lagu ni. Okay. Kalau andai kata kita dah buang, dia tetap dapat pahala sebenarnya. Renovate balik. Sebab orang tahu itu ialah tempat yang diasaskan, dan Allah Ta'ala ni dia taklah kejam sampai tahap tu. Tak ada dah papan yang kamu bagi, okey, tak ada, stop lah pahala. Dia bukan lagu tu. Kalau tuan-tuan tengok masjid Nabi yang Nabi duk buat dulu dengan sekarang ni, ada tak lagi kesan tambah tiang dia batang kurma? Tak ada dah. Tak ada satu dah, pelepah kurma semua tak ada dah buang habis dah. Tapi dapat tak pahala pada sahabat yang duk buat masjid tu awal? Still dapat. Walaupun wajah asal masjid tu dah tak ada dah. Okay. Ini benda yang kita kena tahu. Ada orang dia bimbang. Itu masuk dalam sedekah jariah sebenarnya. Okay. Aw ilmin yang yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang
bermanfaat, dia ajar pada orang ilmu, maka ilmu tu akan menjadi saham bantuan pada dia. Awaladun salih yad'ulah, ataupun anak saleh yang mendoakannya. Ini bahagian kita yang ketiga. Maknanya nak sebut sini, Hasan Al-Basri bila mana dia tengok hadis ni, dia kata satu orang anak tu bila mana dia boleh doa untuk mak dan ayah dia, Allah Ta'ala bagi dia ringan boleh berdoa, maka itu prasyarat pertama ataupun itulah tanda awal dia jadi anak soleh. Kita kena ingat anak soleh ni dia bukanlah anak yang ada orang dia faham anak soleh ni ialah sentiasa buat baik, ada peluang jihad nak pergi turun jihad. Bukan lagu tu. Allah Ta'ala ringankan kita ni boleh doa, dia prasyarat lah, taklah kata soleh pada darjah yang paling sempurna. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah petanda Allah Ta'ala nak jadikan kita bahagian daripada anak soleh tu. Okay. Kemudian kita habiskan satu lagi hadis dalam bab ni. Okay. An Ibni Abbasin anna rajulan qala ya Rasulullah. Daripada Abdullah bin Abbas berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi afayanfa'uha an atasaddaq anha, qala na'am. Seorang lelaki mai tanya Nabi, ya Rasulullah, ibuku ataupun makku ni dia pernah meninggal, dia dah meninggal dan dia belum sempat berwasiat. Dia tak sempat wasiat, yakni wasiat kebaikan tak sempat. Okay. Lalu lelaki ni mai tanya, afayanfa'uha, ada manfaat tak kalau aku bersedekah untuknya? Tapi dia waktu hidup dia tak pernah sebut pun dia nak bersedekah. Aku nak sedekah untuk dia. Apa Nabi jawab? Naam. Benda tu dapat. Contoh kita ada duit lebih, kita sedekah atas nama mak dan ayah kita, dia dapat walaupun benda tu mak dan ayah kita tak pernah pesan. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya yang pertama hadis yang dah kita baca tadi, hadis yang kedua terakhir tadi, dalil amalan saleh itu tak akan putus. Sebab Nabi sebut bila mana mati anak Adam dia akan terputus semua kecuali beberapa. Okay. Perintah agar berbekal diri itu dengan amal saleh untuk kehidupan akhirat. Daripada hadis tu pun nak tunjuk pada kita ni kena ada amal saleh untuk jadi bekal. Jangan kita ni simpan angan-angan saja. Kita ni tak beramal saleh sangat, cuma kita ni ada anak, kita pun push dia suruh belajar agama, suruh jadi faham agama, dengan harapan nanti bila mana aku dah mati, anak ni pandailah dia berdoa untuk aku. Tak boleh juga perasaan lagu tu. Kita sendiri tu pun kena ada amal soleh. Dia tak boleh kita bagi orang lain untuk beramal untuk kita ataupun doa. Kita ni sebelum kita mati, kita kena ada dah satu amal yang kita rasa kita boleh buat hujah dengan amal tu depan Tuhan. Sebab kita kena tahu kematian kita ni belum tentu orang nak doa semua sekali. Memang kita haraplah orang doa, cuma kita kena tahu ada keadaan orang tak ingat kita selama-lamanya. Hatta anak kita pun, hatta pasangan kita pun, dia tak akan ingat kita selama-lamanya. Okay. Sebab itu lumrah manusia, bila mana benda yang dah tidak ada di hadapan, maka benda tu tidak akan diberi perhatian sangat. Okay. Sebab tu kita sebelum kita mati, kita pun kena ada amal kebaikan untuk menjadi hujah kepada kita tu sendiri. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah bahas beberapa hadis untuk bab berbakti kepada kedua orang tua selepas pada mereka meninggal, dan saya rasa kita berpada dengan tu sajalah kot. InsyaAllah seterusnya kita akan sambung lagi pada bab-bab yang lain. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.